Okey. Surat 94 dalam buku teks ini memaparkan tentang bagaimana kita nak buat sutur kawalan daripada aktiviti 21 pada muka surat 94. Jadi sebenarnya aktiviti ini perlu dilakukan ketika berada di sekolah, tetapi asbabnya kita tak boleh buat kat sekolah. So aktiviti ni kita kena lakukan secara Google Meet. Nak tak nak, tapi disebabkan kamu tak ambil take part, jadi saya tak boleh nak buat macam mana. Jadi saya terpaksalah tunjukkan bagaimana beroperasinya aktiviti 21 ni. Okey. Pada bahagian aktiviti 21 ni memaparkan beberapa langkah bagaimana berlakunya situasi seorang murid menulis satu perkataan di papan hitam, satu perkataan yang mana menyatakan bahawa perkataan itu menyebut hello dunia, hello dunia, ataupun dalam perkataan bahasa Inggeris dipanggil sebagai hello world. Hello world ini adalah satu perkataan ataupun satu word yang biasa digunakan oleh semua pengatur cara, yang mana setiap atur cara apabila dipelajari bermula dengan perkataan hello world, hello dunia. Ini merupakan satu kata kebiasaan yang berlaku ketika memulakan satu atur cara ataupun kita belajar atur cara wa imma pada mana-mana atur cara yang kamu akan pelajari. So dalam aktiviti ini dia seorang murid diminta berdiri di satu penjuru papan putih, diberi sebatang pen marker, diberi sebatang pen marker. Yang mana pen marker itu guru meminta menulis satu perkataan yang sama sebanyak 6 kali. Sebanyak 6 kali. Penulisnya sebanyak 6 kali dalam dia punya gerak kerja itu. Di satu penjuru yang lain meletakkan sebuah kerusi, dan murid diminta berjalan ke papan putih, menulis hello world, berjalan ke arah kursi dan kemudian berpatah balik ke arah guru tu balik. Maksudnya apa? Dia buat kerja tu secara ada turutan dia. Contoh saya gambarkan di sini, saya insertkan satu gambar dalam keadaan yang ini dipanggil sebagai, saya namakan papan hitam ataupun papan putih lah papan hitam. Saya colorkan warna hitam. So dalam papan hitam tu ada sebuah kerusi. Di hujungnya, ini kerusi. Dia digambarkan begini, yang mana pelajar tadi setelah dia selesai menulis perkataan hello dunia pada muka surat 94 tersebut, maka ia akan berjalan ke arah kerusi. Cikgu ambil dia punya anak panah, nak buat anak panah sikit, mana dia, shape. Okay, nak buat anak panah. So, dia akan berjalan ke arah kerusi. Jadi saya colorkan sebagai warna merah. Maksudnya apa? Keluar daripada papan hitam tersebut setelah selesai. Kemudian dia akan bergerak kembali daripada kerusi kepada papan hitam untuk menulis ayat yang sama dalam keadaan warna hijau. Saya colorkan warna hijau. Proses ini berlaku sebanyak 6 kali. Benda ini berlaku sebanyak 6 kali aktiviti ini. Maksudnya apa? Dia berpusing daripada papan hitam ke kerusi, daripada kerusi ke papan hitam ini berlangsung sebanyak 6 kali pusingan. Maksudnya apa? Setiap satu pusingan itu dia menulis pada bahagian papan hitam itu, nanti dia akan tulis, ini contoh papan hitam lah, dia akan tulis nanti hello dunia. Dia akan tulis hello dunia sebanyak 6 kali.
Maksudnya apa? Dia akan lakukan perkara ini secara berganti-ganti daripada papan hitam sampai ke kerusi sebanyak 6 kali dan menulisnya sebanyak 6 kali juga pada papan hitam tersebut. Jadi dalam turutan ini dia kata apa? Murid akan bertanya kepada guru, jika dibenarkan dia berhenti. Maksudnya apa? Selagi tak cukup 6, yang pertama dia akan lalu daripada papan hitam tulis hello dunia ke kerusi. Kemudian dia akan tanya pada cikgu, cikgu dah cukup belum 6? Jika cikgu kata belum cukup 6, maka ia akan pusing kembali ke papan hitam dan menulis kembali hello dunia yang kedua. Bila sudah selesai hello dunia kedua, dia akan kembali kepada kerusi. Kemudian dia akan bertanya lagi kepada guru, sudah cukup ke 6? Maka dia akan masuk lagi untuk yang ketiga pula menulis hello dunia. Sampailah ia sampai ke kerusi kembali, dia sudah cukup yang ke-6. Maka bila dia nak masuk yang ke-7 untuk menulis kali yang ke-7, maka bila ditanya kepada guru, adakah sudah cukup untuk menulis hello dunia di papan hitam itu sebanyak 6 kali. Kalau jika guru kata berhenti, maka ia akan berhenti. Maksudnya apa? Tidak ada lagi penulisan hello dunia. Maksud apa? Jika murid tidak dibenarkan jika tidak dibenarkan, guru akan mengarah murid tersebut mengulang sekali semula. Tapi kalau dia sudah maksudnya apa? Mencukupi nilainya 6, maka murid disuruh berhenti supaya tidak menulis lagi orang kata apa? Hello dunia pada paparan tersebut. Okey. Kat sini kita dapat tahu bahawa apabila kelas bersetuju bahawa murid telah mencapai bilangan yang dikehendaki yakni 6, benarkan murid itu balik ke tempat duduknya dan permainan itu tamat. Ya, maksudnya apa? Bila sudah cukup 6 kali murid tersebut menulis pada papan hitam itu hello dunia, maka permainan itu akan tamat. Maka tidak akan dilakukan secara berturutan lagi ataupun gelung itu tidak dilakukan lagi. Maksud apa? Daripada papan hitam ke kerusi, ini gelung daripada merah kepada hijau dan sebagainya, itu dipanggil sebagai satu gelung. Jadi kalau gelung tersebut telah mencukupi sebanyak 6 kali, maka pusingan tersebut takkan diulangi untuk kali yang ke-7. Sebab apa? Sudah mencukupi untuk kali yang ke-6. Kalau okey, berapakah bilangan minimum ulangan yang akan dibuat? Bilangan minimum bilangan yang akan dibuat. Okey. Berapa banyak bilangan minimum yang akan dibuat? Fatia Batrisha. Berapa banyak bilangan minimum yang akan dibuat dalam keadaan macam ni? Fatihah? Fatihah ada? Marsha? Tak ada juga. Okey, dalam keadaan ini tadi kita kata bilangan tersebut sebanyak 6 kali. Ya, 6 kali. Jadi kalau murid itu pusing, saya letakkan ia P. Pusinglah kan? Pusingan. Pusingan itu perlulah lebih kecil atau sama dengan 6. Maksudnya apa? P tadi minimum dia boleh jadi 1 sampai 6. Bila ia sampai kadar maksimum yakni 7, dia akan keluar daripada gelung tersebut. Berapakah bilangan maksimum? So, bilangan minimum ulangan tersebut adalah 6. Ya, manakala bilangan maksimum adalah 7. Ya, sebab apa? Bila dia sampai 7, maka ia keluar daripada pusingan tersebut. Apakah syarat yang dibenarkan membenarkan pengulangan ini? Okey, kita lihat ini kita kena buat dalam atur cara. Yang mudah untuk kita lihat bagaimana pergerakannya. Okey. Dalam atur cara ini kita nak buat pengiraan tentang nak kira Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, menulis hello dunia sebanyak 6 kali. Sebanyak 6 kali. Sebanyak 6 kali. Kalau kita buat dalam cara yang biasa, kita akan tulis begini. Ya. Ini kalau kita tidak menggunakan gelung for. Ini kita nak guna gelung for.
Tapi kalau kita tak guna gelong for, kita terpaksa buat macam ni. Hello dunia ini sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ini adalah kaedah konvensional ataupun kaedah tradisional. Yang mana kita terpaksa tulis ini tetapi tidak menggunakan gelong for. Maka dalam perkara ini kita terpaksa menulis banyak kali. Tapi kalau contohlah kita nak menulis sebanyak 12 kali, maka kita akan tulis ini sebanyak 12 kali. Jadi ruang untuk simpanan data tersebut ataupun coding itu daripada 7 sampai 18 perlu digunakan. Tapi output dia sama je. Kalau kita run, dia akan keluarkan hello dunia. Ya, lambat sikit. Dia akan keluarkan hello dunia ini sebanyak 12 kali. Kalau kamu tengok pada paparan bawah tu, cuma tak ada nampak lah kiraannya. Kalau tak kira, kena letak dia punya ni lah. 1 hello dunia, 2 hello dunia. Tapi sekarang ni kita tak nak buat kaedah konvensional ni. Kita nak buat satu kaedah yang mana bila kita tulis sekali, tapi dia boleh berulang sebanyak 6 kali. Ataupun berulang sebanyak mana minimum yang kita outputkan sebagai orang kata apa, penanda aras bagi sistem tersebut. So kita gunakan gelong for. Dalam gelong for ini saya dah katakan pada minggu lepas, ya, kita ada yang perlu ada dalam gelong for. Pertama sekali dia perlu ada nilai, ya. Perlu ada kita perlu ada start, kita perlu ada stop, kita perlu ada step, ya. Perlu ada step. Kita ada 3 benda ini yang perlu kita titik beratkan ketika kita menulis gelong for. Macam mana kita nak tulis benda ni, saya dah ajar pada minggu lepas. Ya, pada minggu lepas saya dah ajar dah macam mana kita nak tulis start, stop and step dalam gelong for tersebut. Jadi daripada kesinambungan pada minggu lepas, jadi saya sambung kembali bagaimana nak tuliskan penyataan ini sebanyak 6 kali menggunakan gelong for. Jadi pertama sekali, dia punya hakikat yang perlu kita ketahui, kita tulis dulu gelong for ini sebagai for. For ini tidak boleh dihurufkan dengan huruf F besar, tapi perlulah ditulis dengan huruf F yang kecil. For. Ya, for itu adalah huruf kecil, tidak boleh huruf besar. Kalau huruf besar, dia punya penulisannya menjadi tidak sama dengan colornya sebelum ni. Kalau sepatutnya, kalau ia adalah sinteks, dia adalah berwarna warna biru dan keadaan yang menggunakan perisian ini. Okay. Dalam for, dia masih ada, saya kata tadi, stop, ada start, dia perlu ada stop, dia perlu ada step. Okay. Tapi bukan tulis yang macam ini. Kita kena tulis dalam bentuk penyata, ayat penyata ataupun ayat dalam bentuk yang menggunakan operator start. Jadi kita kena start dulu daripada I sama dengan 1. I sama dengan 1. Tapi sebelum tu kita kena isytihar dulu I itu adalah integer. Ya, int I. Ya, integer. Sebab apa? Semua pemboleh ubah perlulah diisytihar terlebih dahulu sebelum digunakan. Jadi kita tulis ni I sama dengan 1. Maksud apa? Kita bermula pada 1, kemudian kita nak stop pada bila I tadi telah mencukupi sama dengan 7 ataupun sama dengan 6. Maksud apa? Sampai dia bernilai 6, maka dia akan berhenti secara automatically. Kalau step ini kita bagi tahu berapa banyak dia akan berulang. Maksudnya berapa banyak dia akan bertambah pada setiap dia bergelung itu. Okey, so kita akan tulis I sama dengan tambah 1. Benda ni saya ada tulis pada ruang Telegram kita. Ada kalinya kita buat I sama dengan I tambah 1 pun boleh. Ini pun boleh. Ya, ataupun kita nak buat I tambah ataupun nak tulis I tambah 1. Semua ini boleh. Ada 3 jenis keadaan kat sini yang boleh menulis untuk step kat sini. Tapi saya lebih suka yang pertama, yang terakhir ini. I tambah 1. Ya, I tambah 1. Maksud apa? Setiap dia, I itu bertambah sebanyak 1 kali. So, cuba kita run balik. Kita kat sini kita tak nampak, ya.
hello dunia ini berulang banyak kali berapa. So saya akan tambahkan I pada bahagian depan ini untuk memastikan kamu nampak bilangan di pada bahagian depan. So I tambah ni macam apa? Tambah ini menggabungkan dua karakter yang berbeza. Satu bentuk dalam bentuk Allahumma salli wa sallim. Ini adalah bentuk string. Yang ini adalah bentuk integer pun boleh ubah. Menggabungkan dua ungkapan yang berbeza. Jadi bila kita run kat sini nanti, bila kita run perkataan ini, ya tadi berbanding tadi kita akan lihat int 1. Okey, apa berlaku pada sini int 1 ini tak boleh letak int 1 tapi int I bukan i1, dia I sama dengan bawah. Okey, maaf kita run balik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita lihat sini I tambah 1. Kat sini ada berlaku kesilapan sikit. I tambah 1. So kat sini kita akan buat I tambah-tambah. Okay, I tambah-tambah. Okey, bila kita buat I tambah-tambah, apa yang berlaku? Okey, dia akan berulang sebanyak 6 kali. Hello world 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan berulang sebanyak 6 kali. Sampai 6 kali dia akan berhenti, takkan keluar. Sekejap saya cantikkan sikit. Okey, maksudnya apa? Dia akan berulang sebanyak 6 kali. Hello world pertama, hello world kedua, hello kedua, sampailah hello yang ke-6 kat sini. Dia bergantung berapa banyak kita perlu tulis pada bahagian. Kenapa dia keluar 6? Sebab apa? Pada keadaan ini kita menyatakan I tadi sama dengan ataupun lebih kecil daripada 6. Tapi kalau kita nak tidak menggunakan sama, kita terpaksa 7. Sebab apa? 7 tadi dia akan ambilkan nilai minimum dia adalah 6. Sebab apa? Bila kita print, dia akan keluarkan pada bahagian bawah tersebut adalah kiraannya adalah 6 juga. Tapi kalau kita buat ni 6 ya. Tapi kalau kita tukar yang 7 ini, letak perkataan sama dengan. Maksudnya apa? Dia mengambil nilai 7 itu sebagai satu gelung juga. Ya, satu gelung yang bertambah. So kita akan lihat pada keadaan ini. Okay, dia akan tambah gelung itu sampai gelung yang ke-7. Maksudnya 1 sampai 7 itu dia buat. Maksudnya apa? Berulang sebanyak 7 kali. Tapi dalam cerita ini, pada aktiviti ini dia hanya berulang sebanyak 6 kali sahaja. Okey, kat sini saya tuliskan aktiviti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kat sini saya tuliskan dia aktiviti 21. Tekan. Saya print screen. Saya besar sikit. Saya print alternate print screen. Saya paste dalam grup kamu. Jawapan bagi soalan aktiviti 21 dalam bentuk kod atau cara jawab. Ini nanti salin dalam buku teks. Nanti ketika pertemuan kita akan lakukan yang ini di dalam penulisan atau cara ketika kita bertemu nanti. Saya pun ambil ini juga dan saya akan print pada bahagian ini. Alternate print screen. Alright. Ini merupakan cara-cara kita nak ketahui ya bagaimana kita nak tulis ataupun nak selesaikan satu masalah itu ketika kita buat atur cara ini secara bercucuk secara gelung for. Yang ini saya tepikan sikit kat sini. Dunia saya letakkan pada bahagian bawah. Okay. So yang ini saya akan letak ke atas, besarkan sikit. Ini kod atau cara sebelah cara ia bekerja. Okey. So ini merupakan satu aktiviti yang perlu kamu lakukan sendiri ketika bertemu nanti. Ya, ketika bertemu nanti. So dah habis dah. Kita dah belajar pasal jujukan, pilihan, ulangan. Cuma kita tak cover lagi pasal selagi. Ya, selagi. Maksudnya untuk yang selagi ni kita tak cover lagi. Kejap lagi kita akan lihat apa itu selagi.
Ya, selagi ataupun orang kata apa, while ataupun do while. Itu adalah dua perkara terakhir dalam tulisan pengatur caraan ini. Yang ini kita dah cover sebelum-sebelum ni. Yang tak hadir, ada video yang saya uploadkan, jadi kamu boleh lihat. Yang ini dah, cuma kita nak cover yang ini saja, tinggal lagi. Selagi while. Ya, kita selagi while. Ini saja yang kita tak cover lagi. So untuk hari ini kita akan lihat untuk gelung while ini. Okey, gelung while. Pada keadaan ia dikawal dengan keadaan dan bilangan lelaran yang tidak diketahui. Maksud apa? Lelaran itu adalah bilangan berapa banyak dia perlu berulang, itu kita tidak tahu. Gelung while itu berlaku berapa banyak kali perlu dilakukan. Ya. Dalam keadaan ini kita lihat yang mana setiap itu dia akan setkan tindakan tersebut apabila ia memenuhi syarat. Selagi memenuhi syarat, laksanakan tindakan set itu. Kalau tamat selagi itu, maka maksudnya apa? Dia keluar daripada gelung. Selagi maksudnya keadaan yang macam ini. Apa beza while dengan do while ni, saya dah pernah nyatakan pada hari sebelum ini. Do while ini bila kita adaptasi dalam kehidupan kita, pada satu keadaan ketika kita pergi ke sebuah rumah, yang mana kita, kalau kita adaptasikan while ini, bilangan lelaran itu bilangan input kan. Lelaran itu adalah bilangan berapa I itu. Maksudnya apa? Bilangan, bukan bilangan input tu banyak-banyak kat situ. Input tu boleh jadi sama ada ia bilangan masukan bagi data ataupun bilangan apa. Jadi kita kena spesifikasikan bilangan bilangan lelaran itu tadi. Ini bilangan lelaran berapa banyak dia perlu berulang. Jadi kita tengok balik dalam kita punya bilangan lelaran ini. Berapa banyak dia perlu lakukan, maksudnya apa, berapa banyak bilangan tersebut perlu kita ulang dalam satu keadaan, satu gelung itu bilangan lelaran. Ya. Kalau kita kata kat sini adalah satu tindakan yang mana kita, dan bilangan lelaran itu yang kita tidak ketahui selagi kita tidak mencapai nilai maksimum pada orang kata apa, lelaran itu, orang kata apa, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, berapa kadar pusingan itu selagi ia tidak mencapai nilai maksimum, pusingan itu. Maksudnya apa, tadi kita dah tentukan nilai maksimum adalah 6, selagi ia tidak capai 6 maka dia tidak akan keluar daripada gelung itu untuk tidak menulis hello world. So dalam keadaan ini, contohlah kita kat sini saya gunakan Python dalam bahagian ini. Sekejap lagi saya akan ubah dalam bentuk yang ini. Mana tadi kita berhenti? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita lihat dalam buku teks, dalam buku teks pada muka surat yang ini. Okey. Dalam ini dia tuliskan syarat boolean. Sebenarnya okey, kita tadi di rumah. Contohnya adaptasi ni dalam keadaan bila kita pergi ke sebuah rumah. Kalau kita guna while, ya, kita akan tentukan dulu. Kita akan tanya dulu, Assalamualaikum, adakah ini rumah Fatihah? While. Maksudnya apa? Pertanyaan itu didahulukan terlebih dahulu. Ya, dia lakukan pertanyaan terlebih dahulu ketika kita ingin masuk ke rumah tersebut. Beza pula ketika kita menggunakan do while. Do while pula kita masuk dahulu baru kita bertanya, adakah ini rumah Fatihah? Itu dalam dua bentuk yang berbeza. Tetapi setiap sintaks ini, dia do while ataupun while ini boleh digunakan dalam situasi-situasi yang berbeza mengikut bagaimana aturan atau cara itu ingin ditulis. Tapi pada hakikatnya do while dengan for ini, dalam pada hakikatnya dia pergerakannya hampir sama. Sebab apa? Dalam keadaan ini dia tetap ada start, dia tetap ada stop, dia tetap ada step. Cuma dalam keadaan while dengan do while, dia tidak letakkan syarat tadi ataupun start, stop dan step itu dalam keadaan satu. Ini kalau kita buat dalam keadaan satu keadaan. Maksudnya apa? Dalam satu keadaan tersebut kita letakkan dalam satu saja. Maksudnya apa? Dalam satu, orang kata apa, for ini kita letak dalam satu tempat saja, tak perlu letak pada tempat-tempat lain. Berbeza dengan while. Kejap lagi kita akan lihat while. Saya ubah balik ni pada main. Jadi saya akan buang yang ini. Okey, saya nak buang ni, saya tak nak. Kita nak buat untuk while. Okey. So kita lihat pada input kataan boolean. Okey, kita lihat pada kita terus kepada satu soalan dekat sini.
integer, kita lihat kat sini. Okay. int n sama dengan 5. Kemudian kita katakan kat sini n lebih kecil daripada kosong ataupun lebih besar pada kosong, sistem akan printkan n apa-apa n tolak dengan 1. Okey, dalam keadaan ini dia menggunakan kaedah ini dipanggil sebagai orang kata apa, kaedah yang menurun. Kalau tadi increment dengan decrement, maksudnya apa? Kalau yang ini cara dia macam kita turun tangga. Kita turun tangga. Yang ini tangga yang ke-5 sampai tangga yang pertama. Jadi dalam keadaan ini, kaedah ini dia membuat bagaimana orang itu turun sampai tangga yang kelima kepada tangga yang pertama. Ini contohnya. Sebab apa? Dia menggunakan kaedah n tolak sama dengan 1. Ini. N tolak sama dengan 1. Yang sebelum ni kita gunakan n tambah sama dengan 1 ataupun n tambah. Kalau yang ini dia akan jadi nanti kalau keadaan ni n tolak. Macam ni. Sebab apa? Dia melakukan pergerakan itu daripada tingkatan yang paling tinggi kepada tingkatan yang paling rendah. So cikgu ambil kod ini dulu. Kod ambil ni dan cikgu ubah kod ini ke dalam bentuk yang biasa kita buat dulu dan keadaan kita meningkat. Kita buat dalam keadaan meningkat supaya kita tak pening kepala. Tadi dah buat meningkat, tiba-tiba menurun pula. n tambah sama dengan 1. Okey, so kita akan buat kat sini n adalah 1 ataupun n sama dengan 0, n sama dengan 6. Kita guna perkataan yang sama juga, kita akan gunakan apa dia? Hello world. Hello dunia. Tadi dalam keadaan yang berbeza. Tadi kita gunakan while, do what. So, yang kat sini kita letak keadaannya ini dipanggil sebagai start. Yang ini dipanggil sebagai stop. Yang ini dipanggil sebagai step. Okey. Dalam keadaan ini berbeza, kita nampak tak perbezaan dia? Start, stop and step ini tidak ditulis dalam satu keadaan yang sama. Berbeza dengan yang ini yang kita dah guna sebelum tadi. Kita tuliskan start, stop and step ni pada satu keadaan. Start, stop and step ni dalam satu keadaan, satu baris. Tetapi bila kita gunakan while ataupun do while, kita tak gunakan sebaris. Kita pecah-pecahkan dia. Dia punya start kat depan, stop dia kat tengah, step dia kat bawah. Ini bezanya antara penulisan itu. Tapi cara penulisan ini dia ada guna dia ataupun ada kegunaan dan sebagainya. Okey. So dalam penggunaan ini, while ini menjadi satu pertanyaan. Macam mana kita nak masuk dalam rumah tadi, kita kena tahu dulu sama ada rumah tersebut adalah rumah yang mana bertepatan dengan tempat yang kita nak pergi. Selagi kita tak jumpa rumah yang betul, selagi itu kita tak akan berhenti bertemu. Okey. Cuba kita lihat dia punya output. Adakah ia berbeza ataupun sama? So kita akan lihat pada output dia. Okey. Tak keluar apa-apa. Print out. Okey. N lebih kecil daripada 6. Sorry. Okay, sebab apa? Sebab tu kita kena tadi increment atau decrement. Okay, kalau dia lebih besar maka dia tak akan lakukan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hello dunia. Cuma dalam keadaan ini kita tak letak ln. Macam kalau minggu lepas saya kata ln tu untuk new line. Kena buat ln tu. New line. Barulah dia akan buat new line. Okay, saya save balik. Saya run. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bila kita run, kita akan lihat keluaran output dia. Hello dunia. Tapi hello dunia tadi bermula pada kosong. Sebab apa? Dia mula pada kosong kat sini sampai dia ni. Tapi kalau keadaan yang lepas, kita akan guna n sama dengan yang n ini adalah 1. Jadi dia akan bermula pada 1. Tak, dia bermula pada kosong sampai 5. Dia ambil kosong itu sebagai nilai. Tapi bilangan itu bermula daripada kosong sampai 5 tapi tetap berulang sebanyak 6 kali. Kita run balik. Kita tengok berapa banyak ulangan yang akan lakukan. Okey, sebanyak 6 kali juga. Sama aja.
dalam keadaan ini. Ini kalau kita tak tulis guna gelung ini. Saya copy kejap. Saya copy kejap. Alternate print screen. Ni sebanyak gelung while. Alternate print screen. Alternate print screen. Kemudian saya paste balik dalam grup kita. Kan kamu kena salin juga ini dalam buku teks kamu untuk membezakan keadaannya, bagaimana peletakan untuk start, stop dan step itu berbeza pada satu keadaan yang mana kamu kena ketahui bagaimana cara penulisan itu bergantung kepada kehendak soalan nanti. Bulan 8 nanti ada exam. Dan saya akan tanya juga dalam bahagian ini bagaimana kita nak tulis satu soal, satu penyelesaian masalah yang menggunakan gelung while bagi peletakan syarat start, stop and step. Ini contoh saya akan lakukan ketika kamu jawab periksa nanti. Contohlah. Okey. Sekarang kita nak lihat bila ia contoh tadi increment. Kalau dia decrypt pula, kita bermula pada yang besar, nilai dia besar 6, maka nilai kecilnya 1 dan lebih dibalikkan kepada bersama atau lebih besar pada 1. Yang ini kita akan tolak. Nilainya akan jadi terbalik pula. Nilai tersebut dia akan terbalik. Maksudnya apa? Tadi kita menaik daripada 1 sampai 6. Sekejap ya. Oh, sorry. Yang ini X. Okey. Kalau tadi kita buat daripada 1 sampai 6, ini dipanggil sebagai menurun. Sebab apa? Kita gunakan operasi tolak. Yang ini kamu boleh lihat dalam buku teks kamu. Dalam buku teks kamu pada muka surat. Muka surat berapa muka teks. Selalu ada Irdina dengan ni. Dia akan bagi tahu muka surat berapa, muka surat berapa. Irdina ada tak? Irdina tak ada. Ni pun tak ada. Jadi selalunya mereka berdua ni yang selalu bagi tahu pada muka surat berapa. Jadi kalau yang itu kamu boleh lihat pada muka surat. Pertama sekali kamu akan lihat yang untuk Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey. Yang ini adalah contoh peletakan operator. Tadi salah kan? Sebab apa kita letakkan operator tadi yang besar ini pada bahagian depan. Jadi salah. Operator yang selain yang sama dengan ni perlu berada di belah kanan kamu. Operator besar greater of less perlu berada di belah kiri kamu. Ini contohnya perlu kamu ingat. Saya dah letakkan operator ini dalam paparan skrin ni juga tadi. Tadi mungkin kamu rasa dalam buku teks. Saya nak cari satu lagi operator. Operator dipanggil sebagai operator Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tambah tolak tu. Sekejap ya. Dia nak cari kat mana. Muka surat berapa Cik Su? Logika tambah tolak ni hal kan operator apa benda nama tak ingat dah. Muka surat berapa Cik Su? Saya tak ingat. Dia muka surat depan-depan yang tu. Ya ke? Okey. Dia nak cari. Murid-murid. Okey, jumpa. Okey, pada muka surat 102 sampai 103. 102 sampai 103. Yang ini adalah dia punya cara penulisan untuk I tambah-tambah tadi, I tolak-tolak ke. Saya alternate print screen, saya pastekan dalam grup. Ya. Okay, paste sekejap ya, supaya mudah lepas ni nak cari, ada kat dalam kita punya grup. Alternate print screen, paste. Okey, 102 sampai 103. Sampai 103. Okey, muka surat 102 sampai 103. Yang bahagian atas ini bila ditulis I tambah-tambah ataupun I tambah sama dengan 1, ia bermaksud dia meningkat, nilainya meningkat. Ya, macam tadi kita buat 1 sampai 6. Dia ada I tambah 1, I tambah 2. I tambah 2 maksudnya apa? Dia meningkat sebanyak 2 kali. Maksudnya apa? Contohlah kita nak buat satu, contoh kita nak naik tangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ni tangga yang ke-6.
Ini tangga yang pertama. Kalau kita gunakan I tambah 1, dia akan meningkat sebanyak 1, 1, 1, 1 sampai tangga yang ke-6. Tetapi kalau kita nak gunakan I tambah 3, kita akan buat operasi ini secara meningkat. Yang mana tadi kita gunakan warna merah tu, dia akan meningkat sebanyak tangga 1 sampai tangga 2. Maksudnya apa? Dia meningkat tangga tadi, katakanlah tangga 1, dia akan meningkat sebanyak 2 kali. Ini 1, ni 2 kan? So dia akan naik 1, 2. Macam ni. Dia meningkat sebanyak 2 kali. Saya ulang balik, saya ulang iris balik. Ya, katakanlah daripada bawah ni, so dia akan naik 1, 2. Okey. Baru dia sampai. Kemudian dia akan naik daripada tangga ini 1, 2. Pada keadaan macam ni pula. Dalam sekali dia akan naik 1, 2. Kadar penambahan itu sebanyak 2 kali. Kadar tambahan itu sebanyak 2 kali. Berbeza bila kita gunakan I sama dengan 1. I tambah 1, maka ia akan okey, dia akan bertambah sebanyak macam ni pula. Kalau kita I tambah 1, kita akan buat 1. Alright. Bye-bye. Okey. Kita akan buat penambahan sebanyak 1 step, 1 step, 1 step, 1 step, 1 step, 1 step. Ini contoh kalau kita gunakan I sama dengan 1. Maksud apa? Setiap step itu bertambah 1 demi 1. Tapi ia boleh berlaku dalam keadaan yang berbeza juga. Kalau kita nak gunakan contohnya I sama dengan 3. Kita nak gunakan I tambah sama dengan 3. Maksudnya apa? Dia meningkat sebanyak 3 kali. 1, 2, 3 sekali. 1, 2, 3. Okey, dia akan meningkat pada keadaan 3 kali sampailah tingkat yang ke-6 tu. Apa tingkatan tapak yang ke-6 tersebut. Dia tidak menjadi masalah ketika ini bergantung kepada berapa banyak kita nak buat dia. Maksud apa? Selang itu bergantung kepada kita buatlah contoh pengiraan dan sebagainya. Ini contoh. Kalau keadaan dalam buku teks kamu dia ada buat sampai I sama dengan 3. Ya, tak ada masalah. Tapi kalau kita dalam online ini, contoh kita nak buatkan dia bergerak sebanyak 3 kali, tak jadi masalah. Maka kita akan buat contohnya I sama dengan 3, kan? So bila kita run, kalau tadi ada 6 kali dia berulang, so kita akan lihat pada paparan tersebut dia akan berulang berapa kali. Ya, pada step berapa dia akan berdiri. Dia pada step 3 dengan 6. Maksud apa? Dia akan sampai 3, dia akan naik lagi kepada 6. Maksudnya apa? Dia akan dia berulang sebanyak 2 kali saja. Sebab apa? Dia penambahan dia bermula daripada 3. Dan tapi bermula pada 1 sampai 3. 3 kali step. Boleh 3 sampai 6 pun 3 step. Bergantung. Kalau contoh kamu nak buat step dia 6. Sekali step je. Maksudnya kaki orang ni kaki dia panjang nak naik tangga tu. Kamu letak 6 je. Jadi dia akan buat apa? Dia akan paparkan sekali je. Sebab apa? Orang tu melangkah daripada tapak 1 sampai tapak 6 itu sebanyak sekali je. Sudah sampai. Maka dia akan tuliskan hello world dunia. Okey, ni contohlah. Tapi boleh tak kalau kita letak 1 bahagi 2? Macam ni. Kemudian kita run kan. Nak guna setengah pula. Okey, cuba kita run kan. Okey, cuba kita run kan. Apa yang berlaku? Lihat, nampak tak? Dia keadaan ia tak berhenti kat sini. Dia menjadi satu keadaan yang tidak berhenti nilai ni. Sebab apa? Dia tidak mencapai nilai tersebut. Setengah tersebut tidak capai nilai. Tengok dia tak berhenti. Ya, sebab apa? Nilai setengah ini, N ini, dia tidak jumpa. Contohnya, kalau kita masukkan dalam intisari macam ni, setengah lebih kecil sama dengan 1. Maksudnya apa? Dia tak akan jumpa setengah tu sampai bila. Jadi dia akan berulang sampai infinity. Ini yang berlaku. Jadi jangan sesekali kamu buat setengah. Ya, ini contoh. Letak 1 je sudah cukup memadai dengan satu keadaan tersebut. So kat sini tadi kita ulang balik. Kalau kita nak buat dalam bentuk menurun, kita perlu menaik. Kita kena letak ni kosong. Kena letak kat sini nilai dia yang paling besar 6. So yang kita balikkan yang ini kepada yang lebih kecil. Kemudian I ini, N ini dibuatkan tambahan tambah. Ini contoh kalau kita nak buat cara kaedah meningkat. Kalau tadi kaedah menaik. Okey, kita run.
akan jadi apa ya? 1 sampai 6. Okey. Tambah kosong ni kena 1. Okey. Ini contohlah. Tapi jangan sesuka hati kamu buat dia setengah pada keadaan tersebut ataupun 2/2. 2/2 masih boleh jadi 1 lagi. Tapi bila dia letak 1 per kosong, maksudnya 0.5 yang kat sini nilai tingkatnya adalah 0.5 ataupun 1/2 adalah sama dengan 0.5. Jadi 0.5 itu bila ditambah dengan mana pun dia akan jadi apa? 0.5. Dia akan jadi pada keadaan itu nilai dia akan jadi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kejap ya. Nampak tak? Nilai tersebut tak boleh berhenti. Sebab apa? Nilai tersebut masih berulang-berulang. Sebab apa? Ketentuan itu tidak boleh kita temui lagi kat situ. Selagi dia tidak ditemui, maka nilai-nilai tadi dia menjadi masalah pada atur cara tersebut. Dia takkan menjadi. Jadi macam nilai itu tersebut tidak berhenti seperti mana dia bernilai seperti infinity. Tidak ada tahap perhentiannya. Tu kita kena stop sendirilah kat sini. Kalau kamu lihat, nampak berapa banyak Hello World ini orang kata apa, sampai ke atas. Selagi saya tak tekan stop tadi, dia akan berterusan sampai bila-bila. So kita jangan letak nilai yang tidak boleh dicapai akal oleh syarat tadi. Ini contohlah yang berlaku ketika kamu buat sistem. Jadi sistem kamu itu tiba-tiba tidak berhenti. Sebab apa? Dalam dalam letakkan nilai itu tidak ada jumpa tahapnya. Begitu juga dengan syarat ini. Kalau kamu letak syarat ini negatif 6. Ya, negatif 6. Jadi bila kamu letakkan run, dia pun tidak berhenti. Sebab apa? Dia tidak temuin negatif 6 tu ketika berada di dalam. Okey, maksud apa? Tidak lakukan. Sebab apa? Dia punya ini ada kecil ya, nilai tersebut tidak dilakukan. Sebab apa? Negatif 6 itu adalah lebih kecil daripada 1. Tapi kalau contohlah saya letakkan sini negatif 6, kat sini saya letakkan negatif 1. Ya, negatif 1. Nilai awalnya adalah negatif 1. So bila kita run, dia akan jadi berbeza pula. Tadi dia keluar pada gelung terus. Tapi kalau kita letakkan negatif 1 sebagai penanda aras, maka nilai printed tadi akan bermula daripada negatif 1, 1, 0. Maksudnya berulang 1, 2 sampai 6. Maksudnya apa? 6, 7, 8. Berulang sebanyak 8 kali mengambil nilai negatif 1 tersebut. Maksud apa? Kalau tak negatif pun tak ada masalah. Tapi dia akan ambil nilai negatif tersebut. Tapi pada keadaan kita nak bermula pada 1. Tapi dalam itu kita letaklah negatif pada bahagian depan je. Secara automatically sistem akan mengambil negatif itu lebih kecil daripada nilai yang kita sebagai syarat tersebut. So ini contoh bagi dua bentuk atau cara yang mana kita gunakan while dalam keadaan meningkat ataupun menurun. Ini contoh dalam while. Okay. Tetapi berbeza pula dengan kita buat contoh kita buat do. Kalau do pula, dia akan buat macam ni. Kalau kita lihat dalam buku teks kamu, kita cepat sikit. Kita cepat sikit. Sebab apa? Dalam bahagian ini kita dah belajar dah struktur kawal ini pada halaman yang sebelumnya. Betul lah Cik Su kan? Halamannya, cuma bahagian ni kita just nak belajar pasal orang kata apa, Java ni. So kita akan pergi kepada do while. Kalau kita pergi panjang sangat pun pada setiap ini pun kita tak boleh tahu sebab apa, kita tak ada orang kata apa hands on di dalamnya. Jadi masalah ketika kamu bila penerangan untuk dilakukan. Sebab apa? Takut nanti kamu akan pening. Nanti kalau dekat sekolah nanti kita akan mulakan hands on balik. Jadi hari ini saya just bagi tahu macam mana ia beroperasi saja keadaannya. Okey. Kita nak bezakan while dengan do while. Okay, tadi kita dah buat while, kita lihat perlu do while pula. Do while tadi, dia kat sini adalah, ini adalah dia punya start. Yang sini dia punya step. Oh, sorry. Dan kat sini pula dia punya stop. Tengok tak? Berubah keadaan dia. Start, step and stop. Kalau tadi kita buat mana tadi? Yang tadi mana while? Okay. Kalau tadi kita letakkan ni, saya padam dulu. Nanti tak ke atas. Okay, tak ada juga. Kalau tadi kita punya keadaan, saya buat terus dalam coding. Okay, kita nak buatkan start, stop and step ni dalam satu keadaan yang berbeza pula. Kita guna gelung. Kita gelung do pula. So yang stop ni kita letak pada bahagian bawah.
Saya letakkan, ini saya akan letak depannya do. Yang ini saya akan letak daripada bahagian bawah X. Selepas step. While. Ya. So ini dipanggil sebagai stop. Keadaannya sama je. Cuma dalam keadaan ini susunan dia berbeza dan penggunaan dia juga berbeza. Okay, saya kena run balik. Paparan dia sama je. Ya, hello world juga stop. Okey, ya ya. Penutup dan pembuka 1 2 tutup, 1 2 tutup. Okey, 1 2. Oh, ini tak ada dia punya penutup. Okey, kalau dalam buku teks kamu dia kalau ada yang ini, nampak tak? Mana tadi? Okey ni. Dia berada di luar gelung ini. Okey, yang ini kena ada kat luar ini. Dia berada pada keluar. Okey, save, run balik. Okey, cancel, run. Kita gunakan sama juga. So bila kita run, okey ada error dekat, okey sorry. Yang ni dia tak nak terima benda ni. Dalam keadaan ni tak boleh terima benda ni. Okey, cikgu buang tu. Cikgu run jap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Okey, one. Okey, sorry. Dekat bahagian belakang ni jangan lupa dia ada penutup. Sebab apa dia bukan sebagai satu penyata lagi kat depan ni. Kat belakang ni dia kena ada penutup. Kat sini kita ulang balik lah. Stop, step and ni stop kat bawah ni lah buang. So dia kena ada mati pada bahagian stop ni. Bila kita run, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tak ada masalah. Ya. Okey, hello dunia berulang sebanyak 6 kali juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dalam keadaan ni berbeza. Start, stop and step ini dia berkeadaan dalam bentuk yang berbeza. Do while. Saya letak ni do while. Okey. Ketikkan sikit. Semua datang. Fatia Batrisha. Siapa lagi tadi? Baru masuk balik. Sorry. Okey, so hari ni adalah muka-muka baru je ramai. Muka-muka lama Allahualam ke mana perginya. Ya Cik Su? Mana dia orang pergi Cik Su ya? Tak tahulah pula. Muka-muka lama hari ni rajin. Muka-muka baru on screen. Okey, cikgu letakkan dalam grup kamu. So ada 3 cara penulisan yang menggunakan gelung. Okey, cikgu paparkan dekat sini kat depan skrin kamu ni. Sekejap ya. Okey. Ini yang tadi mula-mula kita buat. Mula-mula tadi kita buat penggunaan gelung for yang mana kita letakkan dia punya syarat pada line yang ke-8 tu. Nampak tak line yang ke-8 tu? Ini syarat dia. Dia ada depan sekali dipanggil sebagai start, tengah dipanggil stop, yang belakang dipanggil sebagai dia punya orang kata increment, penambahan ataupun dipanggil sebagai Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sebagai step. Kemudian kita lihat pula pada satu keadaan pula yang mana kita letak pada yang seterusnya. Yang ini dipanggil sebagai gelung while. Yang mana dalam gelung while ni kita gunakan dalam atur cara yang sama. Tetapi untuk start, stop dengan step itu dipecahkan dalam keadaan yang berbeza. Start kat line 7, stop dekat line 8, dia punya step dekat line 10. Tetapi dalam keadaan ini dia punya output pun tetap sama. Dia ada keluar 1 sampai 6 hello dunia keadaan kat situ. Cuma dalam keadaan ini dia meletakkan tarifan yang menggunakan gelung while pada keadaan ini. Tapi kalau kita lihat pada gelung do while pula, dia buat dulu baru dia tanya. Pada line yang ke-8 ni dia tanya dulu. Ada tak n tadi lebih kecil atau sama dengan 6? Dia buat tanya dulu. Tapi kalau dalam gelung do while, dia tak buat pertanyaan pun. Dia buat terlebih dahulu, baru dia tanya pada line 11. Start dulu, buat dulu, pergi rumah orang, raya, makan dulu kenyang-kenyang. Kemudian tambah tu maksudnya apa, nak pergi rumah orang lain, baru tanya, betul tak ni rumah Fatihah? Kali salah rumah. So, kena minta maaf. Keluar daripada gelung tersebut. Ini contoh. Penggunaan dia berbeza, pada keadaan atur cara pun berbeza bila kita nak implement nanti bagaimana cara dia. Tapi dalam keadaan ini saya gunakan atur cara yang sama supaya kita boleh lihat bagaimana kedudukan start, stop dengan step itu diletakkan dalam keadaan yang berbeza-beza. Ya, yang bezanya kat sini pada do while dengan while,
yang kadang yang pada line yang ketujuh tu dia jadi do. Tapi pada keadaan yang untuk yang kita buat untuk while, kita letakkan je while kat situ. While. Kita tak letakkan. Tapi dalam keadaan ini dia ubah menjadi do. Sebab maksudnya apa? Buat dulu baru tanya. Itu dia punya dia kata cara bekerjanya do while. Tapi kalau kerjanya while, dia tanya dulu baru dia buat. Itu antara perkara yang perlu titik beratkan ketika membuat penulisan atur cara. Atur cara ni boleh keluar dalam SPM tak jadi masalah, tapi dia akan tanya bagaimana pergerakan bagi atur cara itu berlaku. Apakah output dia, apakah gelung yang digunakan, bagaimana dia beroperasi dan sebagainya, apa perbezaan antara while dengan do while, apa beza for dengan do while, itu contoh apa beza antara gelung sutur kawalan pilihan dengan sutur kawalan ulangan. Itu antara intisari soalan yang boleh ditanya dalam bahagian A pada peperiksaan yang akan datang ini. Jadi kalau ada masalah tentang perkara ini, saya dah siap sediakan video dia, ada pada YouTube channel dan ada juga pada kita punya grup ini. Saya dah pernah tempelkan dia punya orang kata apa video-video tersebut, dan kamu boleh lihat pada video-video tersebut sebagai satu cara langkah jika kamu tertinggal untuk orang kata apa untuk hadir ketika sesi orang kata sesi pembelajaran ketika itu. Yang baru-baru datanglah, yang lama tu mungkin dah pernah belajar, sebab benda ini saya dah ulang dia banyak kali ya. Ini contohlah yang boleh kamu lakukan ketika dalam orang kata apa PDPR ini. Saya hanya menunjuk arah bagaimana fungsi dia. Yang selebihnya kamu boleh lihat dalam contoh-contoh yang terdapat dalam buku teks ini. Paling mudah sekali, kamu tulis je start, stop, step pada keadaan ini. Jadi kamu akan tahu. Kalau kau contoh kat sini, integer count equal to 1. Ni confirm dia adalah start. Ya. Manakala sum tambah sama dengan sum tambah 0. Bila nampak je sum tambah ni, automatically dia adalah panggil sebagai step. Nampak while count. Ya, ini confirm lah dia adalah dia punya stop. Ni contohlah dalam peksa buat macam ni dulu. Start, stop and step. Start kenapa nak tahu? Dia mula daripada nombor berapa? Kalau sini mula daripada nombor 1. So mula 1. Kalau startnya 6, confirm kat sini dia akan sum negatif. Sebab apa? Dia kalau yang ini dia meningkat. Kalau tadi yang ini dia menurun. Mana yang mula-mula tadi? While. Kalau tadi yang kita buat tadi tu dia menurun yang ke atas. Kalau while ni dia meningkat. Ya, ni contohlah. Ni bawahnya ada lagi. Letak je. Kalau tak tahu letak je dulu. Integer 1 integer. Ini beza pula. Ini menggunakan scanner. Ini saya akan masuk minggu depan. Pada hari Khamis nanti. Scanner. Dia menggunakan masukkan pula. Yang tadi kita letakkan nilai yang telah ada. Sekarang ni nilai masukkan. Ini cara dia berbeza sikit. Hanya menambahkan scanner sama dengan scanner, new scanner. Ini konsepnya kita gunakan pada peletakan nilai input bagi user. Ini contoh yang beza. Okey Cik Su, ada apa-apa nak cakap untuk hari ni? Hello? Cikgu Azul boleh dengar? Hello? Okey, boleh dengar Cik Su. Alan gedung wal ni. Tak silap bahagian A, bahagian B dia suka keluar juga kan selalunya. Kalau bahagian A tu yang pendek lah kan. Yang bahagian kalau dalam kod atur cara, selalunya kod atur cara akan keluar pada bahagian A. Tapi kalau contohnya carta alih, dia boleh keluar dalam bahagian B. Bahagian B boleh keluar carta alih, dia takkan suruh buat kod atur cara. Kalau buat kod atur cara nanti takut pelajar tumbang awal. Maksudnya dia combine dalam carta alih lah, dalam struktur kawalan dia combine dalam tu lah kan. Carta alih. Tapi dia takkan keluarkan dalam bentuk tu lah. Tapi dalam bentuk carta alih atau pseudocode boleh keluar dalam bentuk bahagian B. Tapi bahagian A boleh keluar untuk dalam bentuk yang tadi lah, Java boleh keluar dalam bahagian A. Tapi bahagian B dia sukar sikit nak keluar lah. Sebab apa? Dia ada kekangan kat situ untuk pelajar. Sebab apa? Kalau kita tentukan nilai output tu banyakkan pada bahagian A.
Daniel Nawi. Daniel. Okey Cik Su. Betul ya? Fadilah Baharudin. Fadilah Baharudin. Fadilah Baharudin. Sekejap cikgu tanda kehadiran dulu. Nanti cikgu boleh update yang tak ada ni. Nabilah Atirah anda. Nabil Arman. Nabil Arman. Nabil Arman pun dah mula. Adil ni antara pelajar yang rajin hadir ni. Nabil Arman. Tapi bila suruh cakap tak nak cakap. Kenapa ya you all ni? Cakap je tak nak. Malu. Fatihah Batrisha. Tadi dalam kehadiran yang untuk tingkat 4 ni, ada nama Batrisha lagi dalam tu. Batrisha tak siapa yang pindah, budak perempuan pindah tu, Cik Su. Seorang tu dah pindah tapi dia ada lagi nama dia kat dalam tu. Bashirah. Saya pun pening. Kira-kira apa salah 31 ni. Kesannya dia letak nama Bashirah. Tak pindah lagi dalam lain nama tu. Nazirul ingat Bashirah. Ingat nama Bashirah Nazirul? Sihat cikgu, sihat. Ya. Dia KV sekarang kan? Ke dia kat rumah pula? Tak tahu cikgu. Ya, okey tak apa. Ni cikgu buang, tak ada latihan hari ni. Kita ada kehadiran je. Minggu ni tak ada kehadiran. Tak ada kerja sebab apa? Kerja yang sebelum-sebelum ni tak buat lagi jadi tak ada. Cik Su, kerja-kerja dia orang tak buat sebelum-sebelum ni, saya masuk minggu ni tak ada kerja Cik Su, suruh dia orang buat habiskan kerja-kerja yang sebelum ni Yang saya bagi tu Cikgu Aziro dah record kan tak? Yang bagi sebelum tu siapa dia yang hantar tu tak ingat dah. Adriana, ialah kan Irdina apa Fatihah ke? Ada dalam Telegram bagi kan? Fatihah, itu yang kali pertama tu kan? Fatihah dengan siapa saya tak ingat. Sekejap saya tengok dalam. Ada yang terbaru bagi kejap tengok balik. Ada kejap. Ini kerja pada minggu ke-20 kan? Dia baru hantar Kejap nak cek, tak ingat dah. Tengok satu lagi. Buat Cik Su selalu hantar dua Telegram Cik Su hantar. Kadang saya lupa mana satu nak buka. Kejap ya. Aina 24 Jun dia hantar. Bukan dia hantar 24 Jun. Dia hantar latihan yang 24 Jun punya. Dia tanda lah Cikgu Zul, Aina. Aina bukan 24 Jun, Cik Su 28 rasanya. 24 tak ada, 28. Aina dia ada hantar latihan yang dengan Adriana hantar tu ya. Adriana hantar. Latihan mana dah. Aina rasa Cik Su hantar balik. yang di alamak. Sebab yang dalam saya ni orang telefon. Yang 24. Nur Nazrin ada dia hantar dekat saya 24. Cuma saya tak tanda lagi. Nur Nazrin. Kerja 24 bulan 6. Tu kan 24 bulan 6 tu. Kerja dia 28 bulan 6. Okey Cik Su. Cik Su? Okey Cik Su? Ke lain hilang balik. Allah Akbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay student, rasanya sampai sini kelas kita hari ni. Sebab apa cikgu ada kelas yang seterusnya kejap lagi. So selepas ni kalau ada pertanyaan atau apa-apa, boleh saja letakkan pada grup Telegram. Ataupun boleh saja PM cikgu. Kalau kerja-kerja kamu tu dah siap, boleh PM cikgu terus. Yang belum hadir, boleh tengok semak balik dalam grup kita. Yang mana kamu kena pastikan yang mana sebelum-sebelum ni kerja tak siap tu kena siapkan. Yang baru hantar pun baru 3 orang saja dengan saya Adriana, tadi Aina dengan
Irdina. Fatihah hantar belum Fatihah? Kerja-kerja yang sebelum ni. Fatihah cek balik Fatihah pun antara yang pelajar yang selalu hantar kat saya. Cuma saya tak pasti sama ada dah hantar ke belum. Nanti kita akan cek balik. So kelas sampai sini saja kelas kita. Kita akan sambung kelas kita balik pada hari Khamis nanti untuk kita buat lagi Java. Sebab apa dalam minggu ni adalah minggu Java. Minggu lepas pun dengan minggu ni adalah minggu untuk kita belajar Java. Minggu depan balik kita akan mula pula dengan bagaimana kita nak buat kerja khusus. Ya, minggu depan kita akan mula dengan bagaimana nak bina kerja khusus. Okey. So, saya akhiri dulu kelas kita hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan jumpa lagi pada keadaan yang berbeza satu hari nanti. Ya, saya doakan semua sihat selalu. Tak ada sakit-sakit dan saya pastikan saya minta dengan Allah supaya kamu sentiasa berada dalam berkat dan orang kata apa? Berada dalam kesihatan yang terbaik, berada dalam perlindungannya hingga ke akhir ayat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Cikgu. Terima kasih cikgu. Minggu depan Sama-sama. cuti, cikgu. Bukan minggu depan, besok pagi hari Khamis. Minggu depan cuti Nazira. Benar ni. Sorry. Minggu depan kita minggu depan cuti kan raya. Sonok ni. Raya. Okey Nazira, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, bye. Okey Teha. Jesu. Hello. Hello, dah habis kelas dah? Sorry tadi cikgu, ada cikgu telefon pula. Kalau ada cikgu nama Imran dia? telefon masalah FPDR tu. Masalah apa? Masalah bilangan tak sama. Kalau Puan Musi pun sampai banyak kali. Aduh, sorry ya Cikgu Azirul. Tak apa, it's okay. Tapi Cikgu Azirul dah letak dah yang saya hantar Aina. Siapa lagi? Aina dah tik dah kan? Dah. Aina dah tik Aina ada dah. lagi suruh bagi tahu Nurul Fatihah. Benda Fatihah tak ada. Nanti Cik Su hantar. Fatihah hantar balikkan saya. Fatihah ni ada ke tak ada, tak tahu lah. Ada dekat ni, dekat online satu tu suruh bagi tahu kan. Nurul Fatihah dah hantar dah dua-dua yang kira dua-dua latihan yang su hantar tu dia dah buat. Cikgu Azirul dah tik. Yang itu belum lagi. Fatihah sekejap ya saya buka. Fatihah dua-dua dah hantar ya Kak ya. Yang maksudnya yang terbaru, yang latest sekali tu dia dah hantar, yang sebelum tu pun dia dah hantar. Okey. Kita tanda dah. Maksudnya Aina, Adriana hari tu dah tik. Aina dengan Nurul Aina tu satu je yang latest tak hantar lagi tau Aina. Aina tu yang latest belum lagi, yang sebelum tu. Kalau Fatihah dua-dua dah hantar. Ada lagi tak? Yang tu je. Adriana memang dah awal-awal dah hantar. Yang tu je. Adriana dua-dua dah hantar Cik Su? Adriana dah. Dua-dua dah hantar. Okey. Aina satu je hantar, yang latest tak hantar. Kita Fatihah dua-dua dah hantar. Okey. Saya dah tanda. Okey. Kita ada meeting kan pagi ni kan 11.30 kan? 11.30. Itulah saya ada kelas sampai 11.50 hari ni. Habis awal juga. Itulah harap Kak Su ada kelas tapi 12.30 dah awal lah. Tak ada nak apa siapa tahu lah. Operasi pasal apa je sorry? Apa dah hello? Operasi pasal cerita apa lagi ni? Itulah yang latest pasal ibu mengandung. Itulah tulis apa lagi nak cakap tak tahulah Kak Su tak tahu operasi ni. Ni pula bapa mengandung pula. Cikgu Azirul minggu depan tadi sebab tak dengar kan. Minggu depan nak ajar apa lagi? Okey, minggu depan Cik Su boleh ajar tak Cik Su? Ke minggu depan Tajuk apa? Minggu depan cuti. Oh lepas cuti lah. Lepas cuti nanti kita buat satu yang minggu tu untuk macam mana nak buat pentafsiran bahagian pasal 1. Tu je. Bagi satu contoh, pentafsiran. Bukan pentafsiran betul. Kita buat satu contoh, bagi satu contoh masalah, kita boleh ambil tajuk-tajuk yang sebelum ni. Macam mana daripada benda tu nak cari objektif, skop, benda tu. Nanti bila keluar. Ini kita dah masuk kerja khusus lah ni.
Kerja khusus. Tajuk dah keluar belum? Tajuk dah keluar lagi tapi nak siap sediakan budak supaya nanti bila keluar soalan dah tahulah nak ambil objektif macam mana, skop macam mana dan sebagainya. Nak bagi pendedahan awal tu je untuk hari minggu yang lepas cuti tu. Yang minggu ni memang saya nak habiskan Java je. Boleh. Nanti Kak Su siapkan dululah. Ambil mana contoh pun tak apa kan? Ambil contoh soalan tahun lepas untuk tingkatan 4 tu. Nanti Cik Su tunjuklah soalan tu macam mana nak buat. Apa yang mana kan tempat dia ada bahagian-bahagian tu kan. Macam catat graf tu tak payahlah, catakan tu tak perlulah. Sampai kita nak cari dia punya objektif dengan permasalahan macam mana nak selarikan, macam mana nak cari skop, macam mana cari dia punya sasaran dan sebagainya tu contoh. Itu minggu depan lah. Boleh. Tajuk tahun lepas apa? Kuis kan? Kuis ke? Tahun lepas kita buat kuis. Kuis lah kan, tajuk kuis kan. Ya, ingat tajuk kuis. Ambil dari situ lah. Mula-mula buat pernyataan masalah dulu. Betul tak pernyataan masalah, betul objektif. Saya ingat tak ingat dah rasanya. Barulah skop apa benda entah. Hari Senin tu. Sasaran. Hari Senin tu bincang pasal pernyataan masalah pun cukup lah. Pernyataan masalah banyak lah. Sebab budak kena faham dulu apa dia tu? Faham dulu apa dia sistem tu dulu macam mana, lepas tu baru masuk buat pernyataan masalah kan. Okey. Faham. Nanti Kak Su setting dulu. Nanti dah setting, Kak Su tunjuk Kak Zero. Betul tak betul? Saya kan salah mana tahu kan. Boleh Cik Su. Lain dah okey Cik Su dah lain? Pencawang baru? Tadi masa Cikgu Imran telefon tadi. Lepas Cikgu Imran telefon tu, time tak putus. Itu tak dengar apa Cikgu Zero cakap tu. Bila dah habis tu, barulah boleh masuk lah. Itu putus pilihan. Kalau kadang-kadang kalau kau tanya Kak Su senyap tu, maksudnya Kak Su tak dengar lah tu. Line dia tengah reconnect. Tu kadang-kadang bila Aziro cakap, Kak Su tak jawab sebab line tengah reconnect maksudnya. Hello? Mana-mana mudah Cik Su, tak kisah. Kalau Kak Su tengah isi SPDPR ni tadi datangnya 8 orang Cik Su tak lah. Ni yang datang tu 10 lah. Kejap. Termasuk saya 2, Kak Su 1, 11 lah. 11. Ya. Betul. 8 lah kan? 8. Ya, betul. Jadi Cik Su letak 8 ni, jangan Cik Su letak 11. Tak. 11 sebab kita dah campur 3 tadi kan? Tak ingat dah. Ya, kita bertiga sebab saya 2. Saya dengan presentation slide tu 2 jadi 2. Okey, Cik Su, jumpa lagi. Terima kasih Cikgu Azirul. Okey, salam. Bye.